Pontianak yang paling jahat, Pontianak dah macam ada dia training dog tu. Hari ni Pak cakap open-minded, buka dia punya dalam pakaian dalam lah, troli cakap terus terang Pontianak dia tak ada tetek. Dia bentuk tetek dia kat belakang. Jadi bila nama syaitan tu aku sempatkan. Auzubillahi syaitanir rajim. Aku tarik kan, auzubillahi syaitanir rajim. Keluar kau. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, Pak Din sapu muka dia. Biar sapu muka dia, Pak Din tarik daripada rambut dia, terus dia pingsan. Dia panggil Pak Din one corner tu. Pak Din, actually I got scandal by woman by the name of Sue. Akhirnya I cannot get you by hook, I get you by crook. Salam hadir dan selamat datang ke Sembang Mambang. Episod kali ini dibawakan khas untuk anda oleh Turis VPN. Aplikasi ini dapat menjaga keselamatan data anda. Senang cakap, your safety data lah. Yes guys, untuk mendapatkan aplikasi ini, senang saja pergi ke App Store, download saja Turis VPN secara percuma. Dan sekiranya korang nak upgrade, korang boleh dapatkan premium tapi korang kena bayar harga murah saja. Yes, jangan tunggu lama-lama guys. Nanti benda-benda yang tak diingini berlaku. Download now. Selamat datang ke Sembang Mambang. Yes, anda bersama saya Ahmad. Dan saya Aci. Dan pada malam ini sudah tentu kita bawakan seorang lagi tetamu yang khas, kata orang tu Haji. Betul sekali Mat. Tetamu kita ni diminta ramai. Yes, banyak komen, banyak yang inginkan beliau hadir sekali lagi di dalam studio The Barber Clan Podcast. Yes, betul. Dan kerana itulah dia kita bawakan sekali lagi beliau ke dalam studio. Siapakah beliau? Bersama kita di dalam studio adalah Pak Radin Kronik. Yes. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Wow. Pak Radin, macam mana? Sihat? Pak Radin alhamdulillah sihat walafiat.com sejahtera. Wow. Ini .com ni klasik Pak Radin. Macam mana Pak Radin dah tengok belum episod kita yang pertama yang kita buat hari tu? Itu hari cerita tu banyak orang telefon. Wah Radin, ada Bubble Plan tu, ada podcast Bubble Plan dah Radin. Bila saya tengok Pak Radin bercerita, dia direct pergi YouTube. Tapi hari ni di bulan Ramadan Al-Mubarak, Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Semoga Acik dan sahabatnya, siapa nama? Ahmad. Semoga kehidupan awak sejahtera dunia akhirat, kaya dalam iman, dalam rezeki, dalam kesihatan, dan kaya dalam alam perkahwinan awak. Amin. Allah, dan sampai ke anak-anak, sampai hari tua engkau. Amin. Wow, amin. Doa tu. Wow, Pak Radin kata ramai orang dah tengok Mat. Dah famous. Dan banyak orang kata. Bagus kerana kita menghidupkan kembali zaman-zaman dulu, zaman-zaman di radio Pak Radin. Yalah, waktu Pak Radin dulu dengan Casey, Casey panggil Pak Radin. Dia cakap, wah Kronik bagus. Orang kata, you make my program alive lah. Wow. Pasal waktu dia dulu radio Misteri Jam 12 rating very high. Wow. Very high. InsyaAllah lah lepas ni kita punya rating pun tinggi yes. Pak Radin doakan Pak Radin. Dia terkenal sebagai DJ champion. Satu hari untuk DJ Casey, dia DJ champion. Yang handsome juga. Yang hidup dia bahagia lah dengan Fizao dengan ada anak-anak bahagia Okay. Salam dari Ramadan dari Pak Radin untuk Casey dia DJ champion. Alright. Wow. Okay Acik. Tanpa membuang masa. Yes. Okay. Kita tahu Pak Radin ni seorang yang selalu banyaklah kes-kes kronik yang Pak Radin dah cuba selesaikan. Jadi pada malam ni kita nak lebih tahu Acik kisah-kisah yang menyeramkan Pak Radin yang ada kena-mengena dengan makhluk halus ni yang pernah mengganggu orang dan yang telah pun Pak Radin tolong. Itu pasal Pak Radin cakap dengan radio di DJ Casey. Benda halus ni, they call it what no? The roaming nightlife or the unseen force. Pengembaraan waktu malam, alam halus jahat yang tak kelihatan. Wow. Tapi alam halus jahat kelihatan ni, walaupun dia merayap, kadang-kadang ada masa dia benda halus ni, dia diupah. Pontianak yang diupah orang, dipelihara untuk kacau rumah tangga orang dan kacau
manusia-manusia yang mereka benci ya. Jadi diorang dah bertuhankan setan pula. Auzubillah min zalik. Dan tapi satu, Pak Radin ajar, apa saja perubatan ni kita tak payah cerita perkara-perkara kata perawatan dalam dunia menempuh alam halus ni dalam kita melawan kes kronik.com.pontianak ni atau .com.anturaya macam-macam dan polong hantu raya, toyol dan lagi satu apa tahu gangguan saka kat dalam badan orang. Dan paling kronik Pak Dim kalau ubat adalah apa tahu Pontianak yang dah masuk dekat dalam badan orang tu, dia boleh berbual seperti perempuan yang dia sampuk tu. Dia boleh kenal Pak Radin tau. Pak Radin jangan kacau aku, dia cakap. Aku sayang perempuan ni. Aku cakap, apa pasal kau nak sayang dia? Dia cakap, perempuan, kau ni kes alam gaib punya kes. Apa pasal nak ini? Dia faham kita cakap tu. Tapi itu pasal apabila Pontianak ni, kalau dia dah masuk dalam badan orang, simptom kalau orang dah tersampuk, macam orang main kuda kepang, nampak tak? Bila jin dia dah masuk, dia orang akan menurunkan mata terbeliak. Macam terbelolok, terbeliak-beliak dan kepala tergoyang kan. So bila benda tu kalau Pontianak dah nak serang orang, jadi satu orang tu telefon Pak Radin, dekat Pak Radin, isteri saya ni macam kes kronik, apa dia kenapa? Dia mengilai sendiri, tanda-tanda apa tahu? Dia .com macam romantic lady pula. Dia pergi dekat cermin, dia senyum sendiri, dia dah start senyum, dia ketawa, daripada ketawa terus dia mengilai. Itu tanda-tandanya ada symptom of reaction in the person tu tersampuk, ada reaction. Macam laki-laki yang perempuan nak berkenalan kan ada reaction dekat WhatsApp, apa khabar, who are you, faham tak? Perkenalan Pontianak ni pula, dia masuk dalam badan perempuan tu bikin reaksi macam apa tau. Tengok rambut sendiri, berbual sendiri dan ketawa. Mula ketawa macam pelan-pelan, terus .com ketawa mengilai kes kronik. Tapi bila kita ini, jadi bila suami dia kata, Pak Radin, ada benda halus ganggu perut rumah saya. Apa dia kenapa? Isteri saya dah perhati, tanda-tandanya dah berapa malam tu dia perhati, benda tu, virus dia tu belum masuk betul. Pak Radin, nak tanya juga ni saya actually ada satu pertanyaan yang agak macam muskil tau. Kenapa kalau Pontianak dia masuk kat badan orang, dia mesti macam sikat rambut? Banyak yang kena gitu Adakah dia macam Pak dia kata itu dia punya simptom ke apa? Ataupun memang itu dia punya cara nak kasi orang tahu? Itu cara introduction yang dia akan masuk. Nak cakap dengan orang dia Pontianak lah kat dalam. Tapi laki-laki dia tak masuk. Pontianak tak masuk badan laki-laki. Pasal diorang perempuan juga kan. Diorang alam laut, diorang ni .com.setan betina kan. Jadi kalau setan betina tu dia suka itu pasal kadang-kadang bila laki-laki tu kalau perempuan mak cakap apabila dia dah mengamuk dengan perempuan lain kan cakap kurang ajar setan betina. Kadang-kadang dia sebut setan betina kan. Tapi dia kacau perempuan, tapi simptom dia introduction yang aku dah proses kau. Aku dah meresap dengan reaksi cara aku nak buat apa dulu. Tapi dalam gitu dia mengilai, dia gini. Jadi suami dia cakap, Pak Radin tanya, dah berapa hari ni yang bini kau kes kronik ni asyik nak berbual sendiri, senyum sendiri, habis itu kau ketawa. Tadi Pak Radin kau senyum, saya ingat tak apalah, mungkin dia teringatkan kawan-kawan kerja ke untuk bikin gini. Tadi saya tanya, kau ni berapa hari aku tengok, abang tengok apa pasal kau pergi sikat-sikat rambut, habis rambut kau rebang-rebang gitu, habis kadang-kadang ada masa kau tak tarik gini, kau tarik-tarik kuku kau gini-gini. Habis tu kau ketawa. Dia diam, dia tak jawab. Bila dia diam jawab, pasal Pontianak kan tak boleh jawab. Dia cuma diam aja. Tapi dia terus macam mata dia dah terbeliak. Badan terus dia tidur. Tu dia peluk bantal, dia kepit bantal, dia tidur. Tapi dia macam tersenyum-senyum kat tidur tau. Macam ketawa-ketawa macam gini. Tapi belum mengilai kronik lagi. Tapi satu hari, bila dia sikat rambut hari keberapa hari tu, reaksi tu baru nampak. Bila tengah sikat, apa tau, Pontianak ni dah tangkap bingit pula.
dah satu kes kronik. Suami dia tengok suami halal tu, Pontianak kan kurang ajar. Dia mana tahu itu suami isteri. Dia cakap apa tahu, suami dia tegur, yang don't behave like that, yang people you are not normal no. Dia kau macam tak normal pula karakter kau. betul. Dia cakap apa tahu, anak perempuan pun mengadu, kenapa mak macam gitu, dulu tak pernah bikin gini. Dan akhirnya bila dia dah dia gini, tu baru dia time bomb explode. Bila dia dah masuk, dia ada di sana ya. Apa terjadi tau? Baru dia kurang ajar dengan lelaki dia. Alamak, kes kronik. Pontianak ni kau apa nyanyi, kau bikin isteri halal tu kurang ajar pula. Oh, dia macam dia tunjuk cakap apa taring tau? lah. Kau jangan ganggu aku. Kau pergi dari sini. Kau keluar dari sini. Lepas tu terus dia mengilai. Lepas tu baru dia tahulah ini benda yang kacau. Tapi berapa lama Pak Radin? Baru dia panggil Pak Radin. Pak Radin saya telefonkan Grab pada tapi sementara ni saya selok saya pay wife. Dia Pak Radin cakap, kau lock kau pay door. Takut nanti benda tu bisik, takut dia terjun lah. Okay, safety lah. Jadi Pak cakap kau kunci pintu. Pak Radin saya dah kunci tingkap semua Pak Radin. Saya dah lock. Habis macam mana? Pak Radin datang sekarang. Jadi bila dia datang sekarang, dia dalam menurun. Pontianak kau datang macam orang dah menurun tau. Tahu tak? Dia gini, dia masih goyang-goyang kepala, dia gini. Terus Pak Radin cakap, okey kau buka pintu. Bila Pak Radin buka pintu, Pak Radin sengaja beri salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia cakap. Tu dia pakai. Aku tak nak. Tu dia tak nak jawab salam. Kau punya kronik kau jawab aku tak nak. Mana ada salam kau cakap kau tak nak. Kan kes kronik. Dia tahu lah tu. Dan terjadilah kesampukan yang harus dikeluarkan. Faham tak? Tapi apabila sampuk Pontianak, Pak Radin suruh pasal Pak Radin walaupun ingat orang tua kan, macam anak kan, tapi aku tak boleh pegang, nak hormat lah pasal kita buat perempuan, kita tak boleh jaga pride perempuan punya maruah kan. Betul. Jadi Pak Radin cakap, Pak Radin kau suami halal dia, kau cuba tangkap isteri kau ni, kau peluk dia kuat-kuat, atau gini daripada atau kau suruh anak perempuan dia 2 perempuan kan tak kuat kan. Bila dia peluk manalah semangat kuat perempuan kan lembik, kadang-kadang tak kuat. Bila dia peluk, dia tolak anak perempuan dia, tengok kurang ajar sampai anak kau yang kau dah beranakkan pun kau lupa your own loving daughter. Alamak, kes kronik. Teruk Dia punya jadi energy bila kuat suami dia nak bezanya laki-laki kan tenaga kan kuat. Betul. Faham tak? Jadi dia peluk bini dia, padahal dia dah runtul, saya pun tak boleh tahan. Bila benda dah masuk, dia pay power tu dia macam power laki-laki pula. Okay. Semangat laki-laki tu tak. Dia bukan semangat. Bini dia padahal apa tau. Dok kau dah lemah lembut, jalan terlentuk-lentuk, pelan lah. So pasantun lah. Kalau kena macam terlanggar batu sikit, aduh mak. Nampak? Very sensitive. Kira dia 360 tukar lah. Dia dah berubah Dia daripada dah lembut berubah tu. tak apa. Dia terus jadi macam The Incredible Hulk lah. Alamak, saya pun Ni takut kes kalau bini kronik. itu. Faham tak? So bila Pak dia cakap, baik, aku datang. Bila Pak Leh cakap, sekarang kau peluk bini kau pasal ni bini halal kan. Okey, tak apa Pak Leh, saya peluk. Lepaskan aku. Kau siapa? Kau lepas aku tahu kau Pak Radin. Dia boleh Pontianak dia tahu tau. Wow. Siapa orang tu. Dia kenal Pak Radin, Pak Leh bukan nak kaleng-kaleng. ubat, dia boleh tahu siapa yang nak datang ubat tu. Okey. Aku tahu orang kata kira kau Pak Radin kan. Dia kata tengok aku macam mana kau tahu aku tahu kau dah banyak bunuh orang aku banyak dia. Wow. Kau dah kacau orang aku tu. Tak lama lagi dia kena Orang ada bubble macam clan. .com ada .file lah. Ada Pak Radin tu. Dia kenal tu. .com.source.info. Boleh tahu tak siapa-siapa you try to macam halang ni Pak Radin. Faham tak? Tapi bila Pak Radin dah datang, dia dah peluk suami isteri, dia peluk kesian suami tu dalam bilik sampuk. Suami cakap, yang jangan buat gini yang, kesian yang. Ini abang. Kau bukan abang aku, kau bukan suami. Siapa engkau, dia cakap. Akhirnya kau tengok kurang ajar punya Pontianak.com, tengok sampai kau bikin, kau tak respect suami dia pasal tu bukan diri isteri kau, bukan isteri yang sebenarnya kan, kau rasa. Dan akhirnya bila Pak Radin bantu, Pak Radin cakap kau gini, Pontianak ni Pak Radin cakap minta izin Pak Radin tepuk dekat ini tau, dekat belakang dia punya itu Tengkuk. Pak Radin cakap
kau tundukkan dia, orang kata belakang. Nasib baik dia pakai butterfly kan. Malam-malam kan perempuan kan pakai baju macam butterfly tu baju, nak tidur kan. Dan baju macam pasal aku malam orang tu. kata, Pak Din kau jaga pula, jangan pula butterfly kau terselak pula lagi aku teruk. Itulah. Jadi Pak Lain kes tu, Pak Radin. pasal butterfly kan halus kan. Betul. Tak apa Pak Din. Orang kata dia memang minat pakai butterfly sebelum tidur. Baguslah. Baju tidur dan akhirnya Pak cakap, okey kau tunduk. Dia tunduk je tu, Pak Din izinkan aku terpaksa tepuk kan kuat-kuat Aku tepuk. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bila nama syaitan tu aku sempakkan. Auzubillah minasyaitanirrajim. Aku tarik kan. Auzubillah minasyaitanirrajim. Keluar kau. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, Pak Din sapu muka dia. Lepas sapu muka dia, Pak Din tarik daripada rambut dia, terus dia pingsan. Pak Radin, okey. Ini soalan dalam untuk spiritual ataupun perawatan Kenapa khususnya ada tempat tertentu macam tadi Pak Radin kata kat belakang? Kenapa? Boleh share secret sikit tak Pak Radin? Every benda ada dia pay weak point Oh, weak point dia. Diorang ada weak point dia untuk diorang selit diorang ada .com cari point faham tak? Okey. Macam ada dia punya itu jadi diorang cari di mana weak point dia jadi weak point dia dekat situ. Begitu juga kalau orang main kuda kepang, kuda kepang tu budaya je lah. Tapi ada weak point dia. Bila menurun kan, diorang mana boleh sanggup makan pasir, makan kaca, kan boleh pijak kaca, boleh makan rumput, faham tak? Tapi weak point dia tu kan, diorang dah goyang aja, nanti kepala diorang goyang-goyang kan? Betul. Kepala diorang kan mata melintuk. Dia naik kat situ lah. Tu daripada situ lah. Tapi bila orang tengok, satu doktor Amerika, dia nak tahu betul ke dia pergi Indonesia, Melayu ni, kuda kepang ni betul ke macam mana boleh makan kaca. Takkan kalau makan kaca tak luka dalam. Bila dia scan, kaca semua tak ada. Rumput pun tak ada. Air satu gelas macam gini, satu beldi pun dia boleh minum. Kira gaib lah. Dating semua benda halus tu yang makan. Faham tak? Okey. Tapi itu budaya lah. Tapi kalau boleh jangan amalkan kuda kepang lah. Kalau boleh lah. Tapi kalau orang nak budaya, kita respect lah. Orang nak main game tak apalah. Kadang-kadang sekarang yang kuda kepang dia tarian aja kan. Ada yang tarian. Ada tarian. Jangan tapi dia tidak menurun. Ada tarian tu dia akan masuk weak point untuk menurun. Yelah. Ada guru dia lah. Guru dia akan turunkan itu ilmu. Faham? Jangan main-main. Jadi lagi satu antara Pak Din yang paling teruk sekali, Pak Din buat orang. Tu hari Pak Din cerita dengan yang kapten tu. Pak Din cerita pasal apa tahu? Hantu raya. Tu hantu raya. Okey. Hantu raya ni satu hantu yang imposter. Dia boleh impersonate apa tahu. Dia boleh menyamar jadi suami orang. Dan dia boleh menyamar jadi isteri orang. Okey. Dan apa terjadi, ini Pak Din cerita, dia bawa teksi malam. Sekali dia suka tengok dekat rumah kan. Bila tengok rumah, dia heran, takkan bini aku pukul 1-2 pagi belum tidur. Lambai dia. Gini, tapi bila dia naik atas, dia tengok bini dia dah tidur. Jadi dia tak nak ganggu ke dia diam. 2 hari nampak sama macam ketawa gini lambai. Sekali dia tengok sama pakai baju tidur ke macam baju kurung kan. Sama macam bini dia pakai. Betul-betul dia tengok bangun. Dia balik je buka pintu. Tamu disturb lah. Wife sleeping kan. Dia cuma tengok bini aku tidur. Sekali besok baru dia teringat. Apa tahu? Bang, Pak dia tak, dia cakap, Yang, I want to know, yang kalau I balik malam, kesian you, kenapa? You tidur lah. Kenapa nak lambai, nak wait for me? Tak ada bang, saya penat bang. Dah masak-masak, penat jaga budak semua. Kenapa? Takkan saya nak lambai abang malam-malam pukul 2-3 pagi. Kadang saya lambai-lambai gini. Tapi abang tengok macam muka kau. Tak ada abang merapik lah. Dekat abang ni kenapa merapik ni dia cakap, nampak? Aku kan merapik. Jadi satu hari, dia tak nak bilang bini dia. Dia tak nak bini dia takut kan. Mungkin abang penat kan. So aku punya vision tu macam hayal. Dia tengok ni. Pasal abang suka tengok rumah atas. Kau tengok lampu dah tutup ke dah apa kan. Takut kalau kau tidur ada masa lupa tutup lampu dapur. Atau lupa tutup lampu bilik air kan. Takut elektrik naik pula Jadi mahal. Jadi akhirnya dia telefon Pak Radin, Wak, saya ambil Wak dengan taksi sekarang. Dia cek makan naik taksi. Dia cakap apa tahu? Pak Radin, orang kata, saya nak Pak Radin confirm itu bini saya ke benda halus Pak Radin. Alam kes kronik, alam benda apa tu yang datang. Okey. Nanti, okey Pak cakap kau bawa aku pada pukul 1-2 pagi nanti. Bila saya balik, dia akan, saya tengok tikap dia ada. Sekali bila dia balik, aku dalam taksi aku cuma mengendap je. Dia tengok, kayak Pak dia cakap, dia.
Tapi bukan bini kau. Cakap, tu apa? Kau cakap, itu hantu raya. Alamak, panjang je. Hantu raya Hantu raya Orang kata kirakan. Hantu raya satu kes .com suka impersonate orang punya family lah. Banduk dosa rupa dia bagi impersonate suami orang, isteri orang. Dan akhirnya, jadi satu hari aku dah naik angin. Aku tu cakap tak apa kau ini. Kau keluar taksi, dia second day dia ambil Aden belum malam. Ada lagi dia tahu sekali nampak Pak Aden ada, dia terus bunyi lah. Faham tak? Dia pun kenal Pak Radin lah ni. Dia bawa orang tua mana ni. Dia tahu orang ni mesti ada sesuatu lah. Ada kes aku dah jadi macam private investigator. Jadi akhirnya Pak cakap kita pergi rumah. Dan pergi rumah tu aku semakkan rumah dia, aku pagarkan. Sekali Pak Den cakap apa tau, Pak Den lockkan muka bini dia, pagarkan muka bini dia, so Pontianak tak boleh menyamar muka bini dia. Faham tak? Aku macam facial kan, bukan facial lah, macam lockkan gitu So macam dia tak boleh impersonate kau, tak boleh impersonate dia punya suami. Atau dia impersonate suami isteri lah selalu. Kadang muka ini, jadi Pak Den bikin. Lepas tu besok, tapi Pak Den cakap, kau jangan ini Pak Den cakap, kenapa bini cakap, abang merapik bang, orang tua ni apa pasal dia nak doakan muka saya. Aku cakap tak ada, dia nak doakan untuk rezeki, beri alasan untuk rezeki bini dia tak biar tahu. Perempuan kan very sensitive. Takut dia tak percaya kan apa merapik dan orang tua ni apa pasal ni. Sekali cakap tak ada, ni Pak Radin tukang ubat. Dia kata aku cuma nak datang sini untuk dia doakan kita. Jadi doa kita, itulah. Jadi yang Pak Din bikin gini kenapa tu? Tak ada, dia pagarkan kuta supaya kalau boleh dekat luar pergi pasar ke pergi mana, jangan ada orang ganggu. Jangan ada asat dan kikianat. Tu baru percaya. Tak kena alasan lah. Betul. Lepas tu bila besok Pak Din cakap kau balik, kau try tengok. Sekali bila balik pukul 2-3 pagi, dia tu atas tak ada lagi. Wow. Pak Radin, hantu raya ni dia tak akan berbual ke? Apa dia? Dia akan berbual ke dia tak akan berbual? Dia akan berbual. Akan. Itu yang terjadi pada diri aku sendiri. Kes kronik. Banyak hantu raya aku kena pula. Okey, cerita. Apa terjadi tau? Hantu raya, bila Pak Din balik rumah, apa terjadi? Aku tengok, bini aku apa pasal lah orang kata kirakan apa ni? Apa tu, bini aku kan selalu pakai minyak angin. Tapi hari ni apa pasal tak ada minyak angin pula dia pakai? Selalu dia pakai kan, perempuan kadang suka pakai minyak angin kan. Dia pakai untuk kepala dia ke apa, tahulah perempuan minyak angin Sekali satu hari Pak Din jalan, aku tengok bini aku dah tidur. Kenapa dekat dapur dia bini aku pula? Lagi satu aku cakap, alamak ni kes dia pula. So Pak Din cakap, kau keluar dari sini. Aku cakap, Pak Radin tu dia gaib. Lepas tu baru aku lockkan bini aku pergi muka juga. Faham tak? Pak Radin sendiri kena jangan salah faham tau. Pasal baik bini aku punya apa tau, simptom dari satu, dia gila pakai minyak angin sebelum tidur. Jadi baru kuat dia. Pasal aku cakap kau pakai minyak angin ni jangan dekat naik taksi ke apa, jangan naik dekat bas ke apa, naik gini bau kuat saya mati. Mabuk nanti. Aku cakap tak ada bang, saya tak pakai. Saya pakai minyak angin waktu malam je. Kau tidur malam, aku tak apa, aku boleh tahan kau minyak angin main bau. Kalau lain orang mana boleh tahan. Okay, Pak Radin, saya ada satu ni. Ini apa yang saya dapat daripada orang yang pernah bercerita dia kata ni hantu raya tapi tak tahu betul tidak. Okay, dia pernah tahu dia balik. Ini ada open sikit Pak Radin ada open sikit open-minded .com understand. Dia suami isteri tau. Dia suami isteri. Apa dia? Dia suami isteri. Lepas tu dia kata dia nampak rupa wajah suaminya seperti suaminya. Lepas tu dia bersatu lah dia bersatu. Memang ada terjadi. Lepas tu bila gitu laki dia balik. Habis yang dia bersatu tu hilang. Itu hantu raya ke? Itu hantu raya tu. Dia bersatu. Tapi satu mak cakap walaupun dia gini, dia tak boleh bikin wife dia tu pregnant. Pasal dia tak ada .com.sperm. Dia tak ada .com.sperm, dia tak ada air mani. Betul. Dia bukan manusia, faham tak? Dia tak boleh lawan Allah Ta'ala pay power. Betul. Dia tidur dia gini, tapi dia macam konon nak tidur, nak have sex kan. Tapi dia tak boleh bikin. Pasal apa tahu? Isteri punya halal tu dengan suami, nikah halal dia tu Allah Ta'ala protectkan. You try to do anything, itu pasal nikah halal ni penting. Betul. Faham tak? Betul. Nikah halal tu protect kita punya life tau, suami isteri. Jadi dia tak boleh buat. Tapi bila dia nak project, dia tak boleh jadi project. Nombor satu, is not human male and
He don't have a sperm. Male kan ada sperm my money kan. Betul lah. Laki-laki. Dan bila dia nak project, dia tak boleh project. Dia cuma gitu je. Bayar yang gitu. Tapi dia tak boleh gini. Tapi bila nampak dia gini, dan Pak Din pernah juga, dia tukar Din. Sebab bini curang lah Pak Din. Alamak, kes kronik curang pula. Oh, Kau ingat apa? Pasal kalau benda tu dah hilang, maknanya tu bukan dia lah. Bukan bini kau berdosa, jangan salah sangka. Sekali apa tahu, Pak Din cakap satu hari, rumah kau ada kamera tak dekat situ? Dia teringat kat bilik kan, dia anggap pasal takut Amar tu dia bawa Bangladesh lah kat bilik. CCTV Kes kronik pula. Dan akhirnya apa tahu, cakap, dulu kau pasang kamera. Ada Pak Din sebenarnya kamera. Ni kenapa tahu? Banyak orang jiran komplain, Amar Indonesia dia bawa Bangladesh lah. Dia buat tak senonoh waktu kita kerja. Alamak, apa nak jadi Amar Indonesia pula ya? Terus, tapi bukan semua lah. Ada Amar Indonesia yang baik. Betul-betul. Dan terjadi, Pak cakap, okay, you rewind dia. Pak Din saya teringat kamera. Lepas saya tengok, betul-betul dia nampak, tapi tak nampak hantu raya, nampak bentuk badan macam bentuk laki-laki je. Jadi macam tidur tu bayangan aja. Wow. It's not ini. Jadi he never do anything, never touch, just a shadow that touch. Kalau nampak CCTV kamera macam gitu pun seram juga tu. That is the reason. Dan itu pasal Pak Din cakap, itu pasal kita tak boleh buruk sangka. Tapi kalau benda hilang, kita tahu lah something.com.wrong somewhere kan. Itu antaranya. Dan Pak Radin, itu antara yang Pak Din semakkan rumah. Pak Din selalu Pak Din kalau semak rumah orang, aku tak tahu lain orang lain cara semak. Tapi Pak Din akan doakan keluarga orang tu. Okay. Bila kita semak rumah, kita nak kena pagarkan pintu rumah tu, pagar semua. Pasal apa? Kalau kita macam mana kita doa, kita bagus doa kita pun, kalau kita tak lock, macam mana? Macam kau tawakal, kau doa, kau tawakal, tapi kau tak lock pintu, pencuri mau masuk. Wow, Pak Radin, cakap pasal pagar. Mat, kita pun pernah lalui pagar di handphone, di data kita, Mat. Betul. Jadi kalau korang tu ada rasa masih segan-segan, masih rasa ragu-ragu, takut-takut data korang tu hilang kan, Pak Radin, diorang kena download ni benda Pak Radin, Turis VPN. Ada jam pergi satu. Antara dia apa tahu? Lagi satu, ada orang panggil apa tahu. Lagi satu kes Pontianak yang paling kronik. Ini Pontianak apa tahu. Itu Pak Din cakap sebab apa tahu. Kita bukan nak tuduh lah. Bukan semua suami orang. Kita tuduh pengalaman. Ini punca dia suami yang curang. Okey. Suami curang ni, dia apa tahu. Dia main ketiga dengan perempuan lain. Dia simpan perempuan gelap. Tahu perempuan gelap tu maknanya night life dia perempuan lah. Okey. Jadi apa, perempuan tu dia simpan dan perempuan tu apa tahu. Geram, kau ada skandal dengan aku tapi kau tak nak kahwin dengan aku Akhirnya, I cannot get you by hook, I get you by crook. Wow. Faham tak? Aku tak apa halus lagi ni. Pasal Pak Din cakap, untuk laki-laki, setia lah dengan suami, setia lah dengan isteri. Kalau isteri tu baik dengan kita. Kau nak curang, akhirnya kau tengok Allah Ta'ala tunjukkan, akhirnya apa? Bini kau tersampuk. Bila Pak Din datang, apa tahu terjadi? Pak Din terus cakap dengan dia, orang kata kirakan, Pak Din, kenapa Pak Din? Bini saya dia macam mengilai, macam apa? Macam terus menurun. Sekali bila Pak Din cakap, aku ubatkan. Bila Pak Din ubat, Pak Din cakap, jangan orang kata ganggu. Sekali bila Pak Din pegang kepala dia gini, terus dia cakap apa tahu? Su, tolong. Pak cakap, ini nama perempuan ni, Su. Su mana? Sunarti ke? Suryati ke? Sekali dia cakap apa? Sekali apa tahu, laki dia panggil Pak Din, minta maaf dia panggil Pak Din one corner tu. Pak Din, actually I got scandal by woman by the name of Su lah. Jadi ni Su mungkin balas dendam Pak Din. Jadi apa tahu, dia panggil Pontianak yang paling jahat. Pontianak dah macam ada dia training dog tu. Dia train dog tak? Yang dorang dilatih macam mana untuk serang tau. Faham tak? Faham. So jadi benda nenek yang pelihara benda ni, pun si Su ni orang kata upahkan supaya kau serang bini dia. Jadi kalau bini dia terjadi apa-apa, aku boleh kebas laki kau. Faham tak laki dia? Faham tak? Faham. Jadi bila gini, tapi bila Pak Din dah tolong, ni bukan cakap kurang ajar. Bila kita nak tolong, kita nak kena, bila dia kena gitu, Pak Din cakap apa tahu? Panggil dia ada maid pula. Sebab ada maid, kau pergi dalam bilik, kau bawa mem kau dalam bilik ke apa, tak apa, kau taruh macam kain, cover sikit, kau buka t-shirt
T-shirt tau buka dia punya dalam pakaian dalam lah, coli cakap terus terang DP bra tu bukakan. Pasal apa tau, Pontianak dia tak ada tetek, dia bentuk tetek dia kat belakang. Okey. Faham tak? Okey. Ni pernah dengar juga. Itu pasal nenek-nenek kita, kau pernah dengar cerita tak? Nenek-nenek kita kalau nampak Pontianak, aku ada ni dia selak tetek dia kan. Dia Pontianak malu kan, lari. Kadang-kadang dia selak kain dia. Faham tak? Selalu dia selak buah dada dia kan. Dia gila, lari lah kau, korang ajar ni aku ada ni. Orang kata terus dia cabut. Faham? Itu pasal petua. Awak pernah dengar tak? Nenek dulu pernah. Itu betul. Tapi akhirnya kerana Pak cakap takkan dia nak selak tengah tersampuk, takkan aku pun tak nak tok tetek dia. Dan akhirnya apa terjadi, Pak Din cakap kau suruh Amar tu mek tu buka. Pak Din dah bukakan Pak Din lah. Kau dah buka, sekarang dia tarik coli dia, taruh tepi, coli isteri dia tu lah. Dan dia kata okey Pak Din. Bila Pak Din dia tarik tapi dah pakai t-shirt kan. Jadi dia begitu Pak Din tarik, bila tengok bukan aku faham tak? Ni siapa? Dia Pontianak cakap. Tolong dia lari. Dia cabut. Faham tak? Dan terus terpengsan. Dia Pak Din cakap pada hari ni, please don't cheat your wife lah. Wow. Ni ekstrim punya Mat Don't cheat your wife lah. Come on lah brother. Don't ever lah. Alamak. Kadang-kadang itu pasal kau tengok, akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan kan. Danger tu Itu pasal jangan main-main. Ini semua antara kes kronik. Kadang-kadang otak aku nak sangat bila aku ingat semua. Okay Pak Radin. Orang kata kirakan. Pak Radin, yang masa Pak Radin kata dia buka sebab nak tunjukkan buah dada kan. Ada yang mengatakan bahawa Pontianak ni dia malu sebab dia tak ada. Atau dia tak ada. Bukan dia takut Bukan. Dia malu. Dia malu. Dan dia depan situ dia macam segan lah. Dia tak nak pasal dia tahu dia biar tetek kat sebelah belakang. Dia kira macam dia macam sundel bolong je. tak normal lah, tak normal Dia sini. Pasal nenek kita dulu kan goyang tetek dia. Dia macam gini. Itu pasal dia macam cakap kan lari kan. Terbang kau kurang ajar kau ni. Ni kau tengok ni. Yelah betul. Nenek kita lagi berani kepala batu. Orang kampung lama Orang kampung dulu. Kita cakap yang logical tu. Betul. Percayaan dulu Betul. Ini percayaan itu lama. antaranya lah. Apa lagi nak tanya Pak Radin? Wow. Ini dah. Hui, macam mana? Ada tak? Aku macam tengah tengok YouTube. Wow. Macam dengar MJ12. Betul. Kita tahu Pak Radin dah banyak ubatkan orang. Alhamdulillah kan. Banyak lagi yang Di antara pada ubat kau orang boleh tak? Ini peribadi juga Tapi boleh, kita silakan. supaya jangan curang. Ada lelaki orang dia kes kronik. Aku ni open minded tau. Aku kan Dr. Love and Mr. Consultant dekat dulu. So apa terjadi, suami orang dia curang dengan perempuan seberang lah. Perempuan seberang tu luar negeri lah, daripada Singapura faham Dia curang. Dia kadang-kadang tiap minggu dia selalu pergi sana. Tapi bila dia balik satu hari, bila nak bersatu dengan isteri dia benda.com bengkok, tak boleh. Alamak. Terus tidur lah kira mantra Kes tu. apa tau, kronik dokol nak bengkok. Kena kunci Sekali lah. dia bini cakap, abang kawan saya ni bang, abang dah tak macam dulu bang. Mak cakap dah macam lembih pula. Faham maksud saya? Faham. Sekali dia cakap apa tau, bang kalau abang macam gini, abang dah jadi macam kes mati pucuk ke apa ni bang, dah important ke apa. Alamak, biar betul important. Jadi akhirnya Pak Radin cakap, abang, tapi asyik baik dia sayang bini dia kan, dia tak nak cakap yang dia curang. Tapi cuma aku cakap kau bertobat lah, kau jangan bikin. Sampai sekarang bini dia tak tahulah Cuma cakap bini dia baik lah, bang pergi berobat bang, takut pergi urut ke apa dan akhirnya baiklah. Tapi sampai sekarang I will never tell him to tell the wife lah. Of course nobody will get no wife. Siapa tak ada perempuan siapa boleh terima laki dia betray siapa nak kongsi suami buat apa. Betul. Dan akhirnya nak kongsi kasih dengan lain betina. Dan akhirnya terjadilah satu cerita yang kronik. Bila Pak dia cakap, Pak cakap hari ni Pak cakap open minded. Bila dia waktu dia nak have sex with that woman yang seberang tu, dia apa tahu that woman pegang dia bahagian that private part. Woman tu apa tahu case.com macam-macam lah, ice cream ke apa dan macam-macam punya apa tu urut kan. Bila dia sperm terkeluar, dia ambil itu sperm, dia taruh kat tisu. Bila malam besok lusa dia cari nenek yang boleh kuncikan nafsu. Jadi kan. bila dengan that bloody idiot woman, that bloody bitch, bila that bloody bitch baru dia bloody bitch baru dia project.com.on. Strong and power. Faham tak? Jadi dengan bini dia .com.bengkok, connect mampus. Sorry to use the word Faham tak? Benda tu lah kemaluan laki-laki tak
jatuh. Ui, seram Kena Ini lock. antara azabnya kalau kita Betul. curang dengan isteri. Betul. Wow. Ini bukan cakap kurang ajar, perkataan yang betul. Betul. Faham tak? Ni Dan adult akhirnya talk, Pak Lee cakap, kira aku dah ubat kau ni, aku buangkan balik. Pak cakap, aku tak boleh pegang kau punya kemaluan. Berapa? Aku man, takkan macam gay pula. Jadi aku, Pak Lee cakap, orang kata kira aku tak nak tengok private part kau. Kau ambil ni air, kau siramkan balik. Siramkan dan please kau bertaubat. Lepas tu kau ambil air beldi tu yang Pak Lee kasih tu. Kau pergi rumah kau, orang Jawa bilang amber kan. Ambil beldi tu, siramkan air tu yang ada doa sikit. Buat siram. Okey. Siram apa dia spesial lah perempuan tu bikin. Dia macam black magic tau. Faham. Betul. Ini ada dipanggil black magic woman macam Santana. Black Magic Woman. Jadi itu pasal Pak Red, kita kalau ingat cara berbualan ni maaf cakap bukan nak cakap terkurang Faham. ajar, tapi ini kenyataan. Biar orang tahu Pak Orang Radin putih cakap apa tau, the true facts of life. Yes. That's why English cakap the truth is the truth. Even the good, the bad, the ugly is still the truth. You cannot accept it. You must accept it. Even though it Nice, hurts. It Wow. hurts. Dan itu pasal dan akhirnya lepas tu Pak Din cakap aku nak kau feedback. Bukan apa feedback apa Pak Din. Aku tak nak kepo lah. Kau feedback lah bila kau dok projek dengan rumah kau dekat katil macam mana. So dia telefon Pak Din, orang rumah cakap bang abang punya dah alhamdulillah it's normal lah now. Wow. What do we discuss Sekali tapi dia cakap siapa tahu. Dia cakap abang pergi mana. Tapi tak sebut nama Pak Radin takut orang kenal kan. Jadi dia cakap Bukan hantu je tahu. Dia cakap apa tahu, tak ada abang pergi satu orang tua dia tukang urut dia buangkan apa saja kalau dia masukkan ilmu urat tegang, urat bagus semua. Bang, bagus bang orang tu berobat bagus juga. Pak Radin. Ini episod dah keluar, orang tu dah tahu. Orang tahu Pak Radin nanti. Tapi tak apalah. Betul. Ini episod tahu ini pengalaman. Betul. Kan tadi Pak Yes. cakap the truth is the truth. Nothing but the truth. Nice. Good, bad, ugly, you must speak the truth. Faham tak? Wow. Kita ini kan, Casey kan tahu pada kalau buat .com.laser peduli apa pun. Betul. Tapi kita cakap ada manners, Betul. ada ini. Orang kata kira kan. Ada yang kadang-kadang ada masa, kadang Pak Din banyak tolong apa tau, something remaja yang degil lah. Ni kes kronik. Satu remaja degil ni apa tau, diorang tak nak disiplin dalam hidup. Tu masuk bab lain, jangan cerita lah. Oh, tu Ni bukan pas- seram-seram Ini bukan okey. seram Wow. Dan satu sebelum Pak Din tutup ni program Abang cakap timbul lah satu pengalaman dalam kita apa saja kalau kita nak hidup selamat dalam dunia, sayang isteri, sayang suami dan sayanglah kehidupan keluarga kita. Nice. Dan lagi satu, the truth is always the truth. Ibarat telur tembelang, kalau dah pecah lama-lama bau busuk, bau juga. Betul. Faham tak? Faham sangat. So macam orang putih cakap, two is a secret and three is not a secret. Wow. Faham tak? Saya orang putih cakap don't put under the carpet. Apa dia? Don't put problem under the carpet. Itu kata-kata kronik tu dah buat problem ada carpet. Orang kata, Nak juga. we are not, tapi the right word for it, you cannot accept the problem. You must learn to love the problem and you will get to you know how to settle the problem. Uish. Pasal orang Melayu cakap, jika gagal, jangan dikesali. Cari pula salah sendiri. Wow. Berpantun. Find where's your fault. You get me not? Don't blame others for what your chronic mindset bikin. Betul kan kita ni selalu Faham sangatlah tak? salahkan orang kan. Diri sendiri kita jangan. tak tengok Pak Radin Jangan, tak bagus. Pasal apa, kan Pak Din my favourite word dekat radio, Casey suka. Life is beautiful, don't make it ugly. Yes. Good, bad, ugly, life must go on. Go on. Faham tak? Dan itu saja dan kata-kata yang agak macam direct tu minta maaf. Okay. Tapi demi kebaikan dan kenyataan. The truth is the truth. Whether it's a good, the bad, the ugly is the truth. Yes. Itu saja. Assalamualaikum. Selamat menyambut bulan Ramadan. Kita berkongsi pengalaman yang harus kita bersama mendengar. Okey, terima kasih. Baik. Wow. Okey cik. Kita dah dapatkan cerita-cerita seram tadi. Pak Betul. Radin dah bercerita. Show aku tak berbual, aku dengar je. Itu pasal dia senandung dia punya cerita dia. Tapi Nariman, kita dalam episod kita kali ni, kita dapat Pak Radin unfiltered. Betul. Tapi tak apa, demi pengajaran orang kata tu. Betul. Jadi dia direct masuk ke kepala otak korang.
Jadi tak payah nak tapis-tapis, korang pun tahu kita direct, jadi korang senang faham kata orang tu kan. Yes, And correct. also episod kali ini aku rasa it's a good learning point. Banyak tadi Pak Radin dah katakan pasal laki curang banyak tadi. Betul. Apa yang akan terjadi kalau Tuhan nak tunjukkan kesilapan kita kat depan orang ramai kan, macam gitu je. Kau kena habis, kau punya kira orang tahu apa kau buat depan bini kau sendiri, Tuhan tunjukkan kau kan. Betul. And also juga kepada yang meminta Pak Radin nak cerita seram, viewers, supporters kita punya listeners semualah, kita dah dapat lunaskan apa yang kita janjikan kepada korang. Yes. So hopefully korang terhibur pada malam ini seperti mana kita terhibur dengan keadaan apa yang Pak Radin ceritakan tadi. And terima kasih lagi sekali Pak Radin kerana sanggup turun ke studio kami The Bubble Clan Podcast untuk bercerita kali ini. Pak Radin, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dan semoga The Bubble Clan Podcast mendatangkan rezeki untuk awak untuk membantu keluarga ya. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, itu dia guys. Jadi kalau korang nakkan lebih banyak informasi tentang episod ini, sila saja tonton kami di YT, di Spotify, di Instag, di mana lagi? Di Tele kami. Yes, and also jangan lupa guys, follow lah, jangan tengok aja, follow kita orang. Tapi Telegram kita ada kadang-kadang aktiviti yang akan datang. Jadi korang jadi part of kita punya clan lah. Yes. Alright, itu saja daripada kami. Signing off, saya Ahmad. And saya Aci, and you're watching Sembang Mambang, and we are from The Bubble Clan. Alhamdulillah.